hikmat bantuan tuan-tuan dan puan-puan, dan juga dengan kepuasan hati membantu masyarakat. Jadi tuan, sukarelawan kami ini hendaklah berdaftar dengan kami. Kita di Sabak Bernam ini lebih kurang ada 115 orang sukarelawan. Sebahagiannya yang terlatih dan sebahagiannya yang terlatih. Kenapa ada dua? Bukan kita nak klasifikasikan, tidak. Kerana yang terlatih ini kita akan hantar kursus berkenaan sukarelawan. Ya, okay. Dan kalau tengok pada situ yang perkara kedua, sukarela ini hendaklah seorang yang terbuka, ikhlas, positif, disiplin, tanggungjawab, amanah, siap fizikal, mental, rela hati dan tidak mengharapkan apa-apa dia. Tetapi dia berdaftar dengan kami. Ya tuan-tuan, berdaftar dengan kami, dan kami akan memberikan input, output berkenaan apakah peranan sukarelawan. Dan hari ini kita fokuskan kepada bencana. Betul tuan-tuan ya? Betul ya? Sebabnya sukarelawan kami ini sebenarnya skopnya luas, bantuannya luas. Dia juga adalah mata, telinga, tangan, kaki dan sedikit mulut mewakili Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab kami di Jabatan Kebajikan Masyarakat ini perkhidmatannya bukannya hanya satu, banyak perkhidmatan kami. Kami memegang 5 akta. Akta persadaran, akta tak masuk kanak-kanak, akta kanak-kanak, akta keganasan rumah tangga dan akta orang Papua. Jadi semua skop kami ini melibatkan sukarelawan. Tetapi hari ini kita fokuskan kepada bencana. Boleh tuan-tuan? Baik, terus. Okey, ini masuk sukarelawan kami ya. S, sabar setiap perkara. U, usaha yang terbaik. K, keikhlasan tanpa batas. A, amalan secara berterusan, rela dan redha. Empati terhadap manusia, luas ilmu pengetahuan dan kemahiran, ampuh menghadapi cabaran. Empati dengan simpati berbeza. Betul tuan-tuan? Betul. Simpati kita rasa kesian. Betul. Empati kita merasai diri kita macam mana dia rasa. Di situlah nanti akan ada. Mana nak dapat ini semua? Sila berdaftar sebagai sukarelawan kebajikan masyarakat di daerah masing-masing, dan kita akan mengadakan insentif kursus dan latihan berkenaan sosial, kerja sosial. Kita dah? Ini asal perubahannya tuan. Daripada 1985 namanya Brigade Kebajikan Perdana. Selepas itu ditukar kepada Sukarelawan Kebajikan. Bermula 2014-2019 Sukarelawan JKM. Sekarang Sukarelawan JKM melalui Pertubuhan Sukarela Kebajikan berdaftar dengan RS. Maksud dia dari semasa ke semasa kita pertingkatkan keprofesionalan sukarelawan kami yang terlatih. Sebab itu yang terkini adalah yang berdaftar dengan RS. Mana-mana badan NGO yang telah berdaftar di bawah RS boleh berhubung dengan kami untuk kita jadi bersama-sama untuk khidmat sukarela. Tetapi tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan saya nak ingatkan, dalam tuan-tuan punya RS itu sendiri telah menetapkan undang-undang. Betul? Betul? Macam tu juga kami. Bila berdaftar dengan kami, sila ikut apa prosedur yang ditetapkan. Tadi tuan penceramah sahabat saya ada mengalungkan yang zon hijau. Dengar tadi ya. Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah MKN 20. Kawasan kami hanya ada di zon hijau, di tempat selamat. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan family kot tentang PPS, Pusat Pembinaan Sementara. Biasa dengar ya? Di situlah peranan kami. Tapi sebenarnya ada peranannya sebelum, semasa, sesudah. Sukarelawan kami telah ada bantu, yang menjadi mata, telinga, tangan, kaki, mulut sedikit, hati. Di situlah peranannya yang akan bantu kami. Sebab kerja kami ini adalah perjawatannya pembangunan masyarakat. Jadi memang dekat dengan masyarakat. Jadi siapakah yang akan membantu kami? Iaitu sukarelawan kami untuk mendapatkan info, untuk menjadi meresikkan maklumat. Jadi tuan-tuan hikmat bantuan. Tuan-tuan, tanpa tuan-tuan kami pun
boleh selesai tetapi agak lambat. Tuan-tuan inilah kami sumber utama kami. Begitulah ya. Tapi yang saya cakap tadi apa yang last sekali, mulutnya sedikit. Sedikit tu macam mana? Sukarelawan kami ini nanti bila berdaftar dengan kami akan hantar untuk insentif khusus-khusus berkaitan sosial, prinsip kerja sosial, dan yang paling penting mempunyai ilmu pengetahuan tentang kemanusiaan sosial. Ya tuan-tuan, sebab kita akan berhubung dengan masyarakat yang berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang pendidikan, taraf hidup, budaya. Kita akan ajar ilmu tersebut. Macam mana nak dapat ilmu tersebut? Sila berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey tuan-tuan? Boleh? Boleh tuan-tuan? Terus. Ya, ni matlamat lah, tolong biasalah ya, tuan-tuan boleh baca ya. Terus ya kita. Ni peranan dia. Sukarelawan kami sebagai perantara, perujuk, penggerak, pemanggil, pembimbing, pemudah cara, fasilitator, pengiring, memberi kejagaan, penunjuk ajar, pengasuh, pendidik, pendorong dan motivator. Di sinilah tuan-tuan, nanti mana-mana yang telah berdaftar, kita akan buat ujian psikometrik dan latihan yang lain untuk kita kelaskan tuan-tuan ini berbakat, mempunyai kemahiran di mana. Ya, sebagai motivator ke, pendidik ke, pengasuhnya. Sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat ini tuan-tuan, dia memberi khidmat kepada perkhidmatan kami kepada manusia. Selagi mana dia yang kita anjurkan, yang kita fokuskan kepada sukarelawan kami yang berdaftar. Ya, nanti saya akan relatekan dengan tuan-tuan Saya akan relatekan tuan-tuan yang NGO ni. Boleh tuan-tuan? Baik, terus juga mental dan dengan rela hati, tanpa ada paksaan. Sebelum berlakunya bencana, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan inilah yang berdaftar dengan kami ataupun NGO yang menjadi mata, telinga, tangan kepada kami, memberikan maklumat, saluran maklumat. Ya, saluran maklumat di mana berlaku, siapa yang jadi. Contohnya, bencana ni kita jangan fokus kepada banjir sahaja. Bencana ni luas. Bencana ni luas tuan-tuan dan puan. Selain daripada banjir, tanah runtuh, ribut, kebakaran pun adalah bencana. Tuan-tuan di situ. Jadi apa yang diperlukan adalah menyalurkan maklumat kepada kami terlebih dahulu. Dan siapa yang telah berdaftar di Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai sukarelawan bencana, sukarelawan JKM, maklumat tuan-tuan ni adalah maklumat utama untuk kita santuni. Jelas tuan-tuan? Okey. Itu adalah yang sebelum. Semasa. Next. Semasa bencana, contoh ya, bencana berlaku, yalah kita tahu. Saya nak ceritakan pengalaman saya yang berlaku pun sikit-sikit lah saya cerita ya. Bila berlaku nak bagi, macam-macam nak bagi, macam-macam nak bagi. Tetapi apa yang berlaku jika tidak dikawal, itulah yang berlaku sebelum-sebelum ini di PPS, di mana jumpa beras dalam tong sampah, jumpa makanan dalam tong sampah. Sekarang ni kita ada kerajaan baru, kerajaan netizen. Betul ya? Dah. Jabatan Kebajikan Masyarakat yang apa? Sebab tidak dimaklumkan. Bila dimaklumkan tentang apa pemberian tuan-tuan nak berikan, khidmat tuan-tuan nak berikan, kan diminta, wajarlah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kerana di pusat pemindahan sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat berkuasa penuh terhadap pusat pemindahan tersebut. Maksudnya tempat mangsa-mangsa itu tinggal. Ya tuan-tuan? Jadi nak memberi khidmat, kita mengalu-alukan NGO ataupun persendirian untuk memberikan apa-apa bantuan. Tetapi hendaklah memaklumkan kepada kami dan bagi tahu apa yang nak dibagi. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, di pusat pemindahan bencana kita sangat memerlukan pihak-pihak persendirian ataupun NGO
untuk kita gembling sama-sama membantu mangsa tersebut. Bantuan ini tuan-tuan dan puan tidaklah semestinya dengan wang ringgit, dengan material, sokongan moral, hikmat nasihat, advokasi diperlukan juga. Sebab itu sukarelawan kita akan ajar ilmu kerja prinsip sosial dan kemanusiaan, simpati dan empati. Apakah itu empati? Kita merasai bagaimana dia rasa, apakah perasaan dia jadi mangsa. Betul? Mangsa tu dah contoh tuan-tuan ya, tinggal di pusat pemindahan, contoh dalam dewan itu, duduk dalam tent, mak, ayah, anak 3 orang duduk dalam satu kemah tuan-tuan, bukan satu rumah, satu bubung, tapi satu rumah. Biasanya tidur pakai aircon ataupun pakai kipas. Kali ini betul-betul pakai kipas berdiri. Tidur pun dekat atas toto. Betul? Betul? Betapa tak selesanya mereka. Jadi apa yang mereka perlukan, itu yang kita perlukan daripada masyarakat NGO, menggembling bagaimana untuk bantu dia biar dia selesa. Ya, biar dia selesa. Selesa ni tak semestinya tidur atas tilak yang besar. Hati, nak senangkan hati dia bagaimana? Salah satunya kebajikan masyarakat bagi dia senang, bagi dia makan sehari 6 kali. Bila perut kenyang, hati senang tak? Senang tuan-tuan ya. Kalau belah-belah orang kampung, dia selalu malam pergi Medan, betul ya? Bila dah jadi manusia tu, dia tak boleh keluar. Betul? Ya? Hikmat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lagi ada hikmat, okey, kita nak memberikan hikmat kaunseling, pengisian di dalam program di pusat pemindahan, sembahyang solat jemaah, ada tazkirah, silakan kita mengalu-alukan tuan-tuan kepada di situ. Ya, itu yang NGO lah ya, bukan Jabatan Kebajikan. Kami Jabatan Kebajikan dan juga sukarelawan kami dah ada SOP-nya. Yang NGO ni silakan, yang tak berdaftar dengan kami silakan. Kami mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Cuma ikutlah peraturan yang telah kita tetapkan di pusat pemindahan. Ya, dia perlukan ubat, dia perlukan, kalau wanita lagi banyak perlukan pad, betul ya? Macam itulah, yang seangkatan je lah yang diperlukan. Okey, tuan-tuan, jelas ya? Dan semasa kejadian di pusat pemindahan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan ini, hikmat tuan-tuan dan puan-puan ini sangat kami perlukan. Kita welcome siapa yang datang. Ya, ada yang nak bagi baju, macam-macam tuan-tuan, kita welcome. Tetapi silakan maklumkan dengan kita apakah hikmat yang tuan-tuan nak bagi. Adakah bersesuaian atau tidak? Contohlah tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan ya, ada berlaku ustaz nak bagi ceramah agama, sesuai tak tuan? Tak. Sesuai tak? Tak sesuai tuan ya. Tapi kita tak adalah panggil Sami Buddha suruh datang, tak. Biar yang bersesuaian tuan-tuan nak bagi, yang bersesuaian. Bukannya kita nak menolak, biar yang sesuai. Ya, biarlah melalui kami. Sebab kita tak nak berlaku di situ ada nanti yang berbangkit di kemudian hari. Kerajaan ada juga NGO persediaan datang bagi bantuan duit, kan? Bagi bantuan duit, declare laras dan konduktor kepada pusat pemindahan tersebut. Okay, tuan-tuan? Jelas ya? Okay. Manakala bagi yang selepas pula, bila dah habis daripada pusat pemindahan, dah diarahkan oleh pengurusi bencana, okey, kita tutup pusat pemindahan bencana, dah boleh balik. Di mana tugas dan tanggungjawab sukarelawan kami adalah salah satunya memberi keselesaan dan membantu hikmat yang bersesuaian kepada mangsa tersebut. Contohnya, apa yang berlaku dekat Manipura yang sampai kereta atas tumbuh, ya, kita di kontingen Selangor menghantar 2 biji bas sukarelawan kami bantu membersihkan rumah dan mendapatkan donation daripada pihak-pihak NGO, pihak-pihak korporat
keperluan barangan rumah kita hantar ke Malukurai. 2 biji pas kita hantar. Selepas itu kita bersihkan rumah dan mengikut kepada kesesuaian dan peraturan yang telah ditetapkan. Tuan-tuan, kenapa saya, kalau perasan tuan-tuan, saya selalu suka cakap dekat sini peraturan, undang-undang. Kenapa tuan-tuan? Kita ni, orang Malaysia ni sifat membantu dan belas ihsannya sangat tinggi. Tetapi berilah bantuan yang bersesuaian, yang sewajarnya, yang sepatutnya. Sebab itu kena maklumkan dengan kami apakah keperluan mangsa itu. Tuan-tuan, apakah keperluan mangsa itu? Boleh datang berjumpa dengan kami, tanya, tuan, apa yang kami boleh bantu di pusat pembinaan ini? Apa yang kami boleh bantu mangsa ini? Mangsa ini perlukan apa? Tak mustahil kami akan cakap, kami perlukan riset, kami perlukan ubat nyamuk, kami perlukan Panadol, ubat-ubatan. Kalau dah semua orang kami tak selaraskan, semua hantar makanan, hantar nasi, hantar nasi bermasak, hantar roti, hantar mie. Makanan berlabak tak? Habis tak? Tak habis. Ujung-ujungnya jadi apa? Dalam tong sampah. Bila jadi tong sampah jadi apa, tuan-tuan? Betul? Maksudnya kita diajar, sukarelawan kami akan diajar dan dimaklumkan apakah bantuan dan bersesuaian. Itu dari segi material, dari segi emosi, dari segi mental bagaimana. Itu nanti kita akan hantar sukarelawan yang dengan yang suka, yang rela untuk kita hantar kursus berkenaan sosial, berkenaan kemanusiaan. Okey tuan-tuan? Jelas ya? Jelas. Okey, teruskan. Ini tentang aplikasi lah. Aplikasi pendaftaran kita semakin hari semakin upgrade. Kita di Sabak Bernam kita ada lebih kurang 115 orang individu yang berdaftar dengan kami dan berdaftar maklumat sepenuhnya di dalam sistem. So dah dalam perancangan, tinggal diluluskan. Mana-mana yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan ada identity card, tetapi itu masih lagi di peringkat kelulusan. Maksudnya bila tuan-tuan berdaftar, tuan-tuan dah ada pengenalan diri sebagai sukarelawan kebajikan. Dan mana yang aktif dan terlatih akan menjadi benteng utama, pertahanan utama untuk membantu kami bagi program-program dan yang lain-lain. Tapi sukarelawan kebajikan ini bukan sekadar membantu untuk bencana saja ya tuan-tuan. Dia juga boleh membantu kita dari segi lain-lain perkhidmatan. Di JKM ada perkhidmatan bantuan, perkhidmatan warga emas, perkhidmatan OKU, perkhidmatan kanak-kanak. Macam mana kanak-kanak ni, Cik Osman? Kanak-kanak ni boleh melaporkan tentang berlakunya pengabaian, penderaan, keganasan rumah tangga. Boleh laporkan kepada kami untuk maklumat awal. Dan jangan risau, jangan takut mana-mana yang menjadi pelapor. Maklumat anda dirahsiakan di bawah peruntukan undang-undang. Siapa yang perujuk ataupun pelapor tak akan dihebahkan. Okey tuan-tuan? Okey, seterusnya. Ini adalah info aplikasi info bencana. Tuan-tuan boleh tengok di situ ada maklumat jelas tentang jalan tutup, helipad, pusat pengendalian banjir dekat mana. Dekat Sabak Bernam ini kita ada setiap mungkin ada telah digazetkan tempat pusat pembinaan bencana, pusat pembinaan sementara, dan kita juga ada depo Pangkalan Harapan. Depo Pangkalan Harapan ini adalah tempat barang-barang keperluan kepada mangsa yang berpindah ke pusat pembinaan bencana. Tuan-tuan, apa-apa barang-barang yang keperluan yang diperlukan bagi mangsa bencana,
mangsa itu wajib mestilah berpindah daripada rumah ke pusat pembinaan bencana sementara, dan disitulah peranan sukarelawan juga untuk diagihkan barang-barang keperluan, contohnya macam kemah, toto, bantal, tel, ubat gigi, strategi, makanan di situ. Berbagai tuan-tuan. Teruskan. Sekian, terima kasih. Saya mohon maaf tuan-tuan jika apa yang saya sampaikan ini terlalu laju.